Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, UMNO nak jadi PM. Jika hal ini berlaku, maka selepas ini Malaysia tidak perlu lagi adakan pilihan raya. Kerana sia-sia kita adakan pilihan raya, parti yang kalah boleh menjadi Perdana Menteri. Jika perkara ini juga mereka lakukan, maka di sini kita lihat pilihan raya itu hanya untuk membazirkan duit negara, yang mana kita tahu mandat yang kita nak cari daripada rakyat untuk mencari pemimpin menjadi pentadbir negara kita ini. Tetapi parti yang kalah masih kita angkat untuk menjadi Perdana Menteri. Maka selepas ini kamu orang lantik lah, siapa yang kamu orang suka, tidak perlu lagi nak mengadakan pilihan raya kerana menyusahkan. Kita dah lihat sejarah mereka mencuri mandat daripada Pakatan Harapan ni, yang mana kita lihat kerajaan mereka ini tumbang ambing dan berakhir dengan yang ada hari ini Perdana Menteri akan letak jawatan, serta mereka masih lagi hendak mengekalkan diri mereka nak menjawat jawatan Perdana Menteri daripada mereka yang kalah ini tadi. Sudahlah, hentikan perkara ini kerana ini adalah satu yang akan menyusahkan terutamanya parti-parti yang seperti UMNO, iaitu parti besar. Jika mereka terus membuat pilihan daripada diri mereka, iaitu pemimpin mereka, untuk terus nak kekalkan kuasa, seperti mana yang saya baca di media ni yang mengatakan MT UMNO akan putuskan 3 calon PM untuk dihantar ke istana, dan calon-calonnya itu adalah yang saya tahu di sini, yang saya baca, iaitu Presiden mereka Zahid Hamidi, Ismail Sabri, Tengku Razali dan juga Hisamuddin. Kenapa mereka nak mencalonkan lagi orang mereka? Sepatutnya mereka kalau tidak nak menyokong kerajaan yang ada hari ini, mereka tidak boleh lagi menjadi kerajaan, kerana kerajaan yang mereka telah bentuk ini sudah tumbang, dan mereka harus berjiwa besar memberi laluan kepada pihak pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru. Jika kamu fikir bahawa perkara ini sama seperti kamu nak ambil mandat yang ada di negeri Perak, itu beza. Ini negara, ini pentadbiran negara, yang mana kalau UMNO ataupun orang bersatu masih nak kekal menjadi Perdana Menteri, maka sia-sia, kerana kabinet itu masih akan menjadi orang yang sama, dan akanlah berlaku satu lagi yang kita lihat sebagai scam of thing kedua. Kerana mereka akan memberi jawatan-jawatan kepada orang-orang yang mereka rasa perlu untuk mereka terus kekal. Ini tetap akan menyusahkan rakyat, kerana pentadbiran ini tetap akan meletakkan menteri mungkin jadi lebih. Kerana mereka yang ada dalam ni perlu kamu sogok dengan jawatan. Kerana mereka yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, kita tahu mereka yang khianat ini adalah mereka daripada golongan pemimpin-pemimpin yang rakus dengan kuasa dan tamak. Jika UMNO keluar, yang mana kita lihat sebahagian yang duduk dalam kerajaan hari ini, itu adalah lebih baik daripada sisi moralnya, kerana pemimpin ini akan dilihat sebagai inilah pemimpin sejati. Mereka tidak berganjak. Tetapi mereka yang masih nak menyokong kerajaan Perikatan Nasional ini, bermakna mereka ini adalah pengkhianat parti. Dan kita tahu jika UMNO nak bersekongkol dengan kerajaan yang terbentuk ini, mereka adalah daripada parti-parti yang mana kita tahu Datuk Seri Hamzah sendiri, yang mana saya lihat semalam, yang mana mereka nak lantikkan sebagai timbalan Perdana Menteri jika mereka berjaya menubuhkan kerajaan baru daripada mereka sendiri. Itu adalah kita lihat sebagai orang yang telah pernah mengkhianati parti UMNO sendiri. Apakah UMNO nak? Begitu juga dengan mereka-mereka yang ada dalam Bersatu. Yang jelas kita dengar selama ini laungan UMNO tidak mau bersama dengan Bersatu. Jika mereka bentukkan kerajaan ini hanya untuk kuasa yang sebentar, ini adalah merugikan parti UMNO. Jika UMNO terus berkeras ataupun terus berdegil dengan kegilaan kekuasaan yang tidak begitu lama ini, mereka akan rugi di pilihan raya, kerana kita tahu parti UMNO akan bertembung juga dengan parti Bersatu apabila pilihan raya. Begitu juga dengan PAS. Jadi tidak ada keuntungan untuk UMNO. Kalau menurut saya sebagai rakyat, yang saya lihat, lebih baik UMNO, kalau betul mereka yang dah keluar ini tidak menyokong kepada kerajaan yang ada, lebih baik mereka duduk di tengah-tengah, tidak menyokong kepada parti PKR, tidak menyokong kepada parti PH, tidak menyokong kepada kerajaan yang telah gagal ini. Jadi lebih baik mereka mengambil keputusan untuk duduk di tengah-tengah dan tidak akan
memberi ruang untuk kerajaan baru daripada Perikatan Nasional ini terbentuk. Tetapi kalau apa yang saya lihat, yang mana mereka nak mencalonkan orang mereka untuk menjadi Perdana Menteri, ini akan menjadi sejarah baru. Ini akan dilihat oleh rakyat sia-sia membuat pilihan raya kerana parti yang kalah boleh memerintah. Yang perlu juga UMNO tahu bahawa jika perkara ini mereka nak teruskan dengan demi untuk mendapat sedikit kuasa yang mana mereka nak fikirkan kepada PRU ke-15 nanti, kerugian besar kepada UMNO kerana akan dilihat oleh rakyat bahawa UMNO adalah parti rakus dan gila kuasa. Kalau UMNO mengambil pilihan untuk tidak bersama dengan mereka yang mengkhianat ini dan kembali balik, akan dilihat oleh rakyat sebagai parti yang berjiwa besar. Ini yang saya lihat bahawa pemimpin-pemimpin UMNO yang separuh yang sudah keluar tarik sokongan, yang mana masih ada di dalam ini, yang mana apabila mereka memperjuangkan bahawa kerajaan mereka ini nak hapuskan mereka-mereka yang perasuah, mereka sampai hari ini 1 tahun lebih, 17 bulan, belum ada satu pun pemimpin yang mereka sumbat ke dalam penjara. Belum ada satu pun kes-kes yang kita dengar boleh membuatkan pemimpin yang mereka katakan rasuah ini masuk ke penjara. Kerana apa yang kita lihat hari ini cuma omongan kosong daripada mulut para pemimpin yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, terutamanya Parti PAS ataupun Parti Bersatu ini, yang kononnya mereka nak hapuskan perasuah-perasuah ini. Hakikatnya perasuah itu ada di mana? Adakah perasuah-perasuah yang mereka nak heret ke kancah mahkamah ini, ataupun nak heret ke pengadilan ini daripada PH ataupun komponen PH seperti PKA, DAP, Amanah, Warisan ataupun Pejuang ataupun Muda ataupun mereka yang menjadi ahli bebas sekarang ni? Tidak ada. Mereka yang mereka katakan yang perasuah-perasuah yang mereka nak heretkan ini adalah orang-orang daripada parti mereka sendiri. Kenapa mereka nak buat? Jadi ini adalah satu pembohongan daripada apa yang kita lihat di dalam pimpinan kerajaan Perikatan Nasional ini, yang mana cuma cakap saja, yaitu Parti Bersatu, Parti PAS. Mereka nak heretkan mereka yang merasuah. Tetapi yang kita lihat hari ini, yang rakyat lihat hari ini, pemimpin daripada mereka yang cakap banyak inilah yang melakukan rasuah dan penyelewengan di dalam kita punya pentadbiran. Hakikatnya ini akan jelas terlihat kalau mandat ini diberikan kepada Pakatan Harapan semula, maka kita akan dapat melihat bahawa kerja yang mereka telah lakukan dalam 17 bulan ini akan ada kebocoran berlaku di situ, dan kita tahulah itulah sebabnya mereka nak mempertahankan diri mereka kerana mereka tahu PAS dan juga Bersatu, mereka dah tahu bahawa inilah yang terakhir mereka akan menjadi kerajaan. Lepas ini parti yang bernama PAS dan Bersatu ini akan ditinggalkan oleh rakyat kerana parti ini, terutamanya Bersatu, kita tahu bahawa di sinilah berkumpulnya mereka yang telah mengkhianat parti mereka. Mereka ini adalah pemimpin yang rakus dan gila dengan kuasa. Ini sudah jelas. Kalau mereka tidak gila dengan kuasa, tidak rakus, mereka tidak mengkhianati parti mereka. Mereka tidak meninggalkan perjuangan mereka yang berpuluh tahun mereka telah lakukan bersama parti. Ini yang kita lihat hari ini. Bagaimana pula dengan PAS? PAS kita tahu mereka hanya nak menjadi kerajaan untuk nak menjadi menteri demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka sendiri, yang mana kita lihat apabila mereka dalam pentadbiran negara cakap pun kita dengar cuma asyik mengkritik kerajaan PH yang lalu, tetapi kerja mereka tak ada kerana mereka tidak tahu nak buat kerja. Selama ini mereka membuat janji-janji mereka semua kosong. Tidak mereka laksanakan apabila mereka dalam kerajaan. Mereka tidak menggunakan keistimewaan mereka apabila mentadbir negara. Tetapi mereka sibuk bergembira dengan habuan yang mereka dah dapat. Mereka lupa akan tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Ini yang kita lihat hari ini. Apa yang PAS lakukan dalam kerajaan ini. Apabila kerajaan ini jatuh, maka rakyat dah tidak mempercayai parti PAS. Kerana di sini kita lihat selama ini dia membuat teori-teori yang dilihat oleh rakyat seolah-olah betul. Tetapi apabila mereka menjadi pentadbir negara,
praktikalnya mereka tidak buat sama sekali dan mereka gagal total di situ. Itulah yang kita lihat hari ini. Kenapa saya kata kalau Perdana Menteri orang UMNO masih nak juga, maka selepas ini tidak perlu lagi kita lakukan pilihan raya, kerana sia-sia parti yang kalah tetap juga akan jadi Perdana Menteri. Dan pada pandangan saya sebagai rakyat, lebih baik lantiklah apa yang kamu orang suka. So, yang terbaiknya adalah serah balik kerajaan yang ada hari ini kepada mandat rakyat, yaitu kembalikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana dia adalah pemimpin ketua pembangkang yang akan boleh memberikan kita sedikit sinar untuk membangunkan semula kerosakan yang telah dilakukan oleh kerajaan ini. Sekian, terima kasih.